سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. ما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya mendoakan semua berada dalam kesihatan yang baik. Jika ada yang tak berapa sihat, kita doakan semua agar Allah beri kesembuhan, agar kembali boleh memecut, menambah amalan insya-Allah. Baik, insya-Allah pada malam ini kita menyambung perbincangan kita dalam ayat suruhan dan juga larangan. Insya-Allah malam ini kita akan melihat pada ayat yang ke-40 daripada surah Al-Baqarah pada muka surat yang ke-7. Muka surat yang ke-7, surah yang kedua. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-40. Baik, kita nak baca dulu ayat ke-40 ni. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ya bani إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Baik, terjemahan. Wahai Bani Israel, Israel adalah sebutan bagi Nabi Yaqub alaihissalam. Bani Israel adalah keturunan Nabi Yaqub alaihissalam dan sekarang dikenal dengan nama bangsa Yahudi. Ingatlah nikmatku yang telah kuberikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Di antara janji Bani Israel kepada Allah ialah hanya menyembah Allah, tidak mengadakan tandingan bagi Allah, serta beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang tersebut di dalam Taurat. Nescaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku sahaja. Baik. Ini ayat yang ketiga dalam ayat suruhan dan juga larangan, iaitulah ayat yang dimulakan dengan ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Baik. Ayat ini bermula dengan wahai Bani Israel, tapi kenapa kita mengambil perbincangan mengenai ayat ini? Antaranya ialah kerana suruhan yang ada di dalam ayat ini, ia adalah suruhan yang berbentuk umum, yang tidak khusus pensyariatannya hanya kepada Bani Israel. Mungkin ada beberapa perkara yang syariatnya hanya khusus untuk Bani Israel, tetapi pada ayat ini bentuk suruhannya adalah bentuk yang umum kepada semua. Baik. Ayat ini dimulakan dengan ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Tadi yang Jaya dah sebutkan juga footnote-nya. Siapakah dia Israel? Siapakah dia Israel? Israel merujuk kepada siapa juga? Turunan Nabi Yaqub, Ustaz. Baik. Israel adalah
nama lain bagi Yahudi. Nabi Yaqub. Ah, Nama lain bagi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub alaihissalam. Dia punya nama, gelaran dia, nama lain dia. Kan? Kalau bahasa orang putihnya Yaqub, dia bagi nama apa? Jacob. 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 Dia bagi nama Jacob. Kan? Kenapa Jacob. ambil nama Jacob? Kenapa letak nama Jacob? Kan? Sebab Yaqub. Kan? Ambillah Yaqub, kenapa dah kena ambil Jacob? Bunyi Jacob glamour sikit lah bunyinya daripada Yaqub. Baik. Bani kita potong kat situ. Kan kita ada Ya, kita ada Bani dan juga Israel. Baik. Bani apa maksud dia? Bani lah, kita suruh guna Bani tu Bani lah kan? Bani lah, kaum, macam kaum Kaum kan? Bani kan kaum. Rakyat adalah. Kalau sebut Bani Israel, kalau saya sebut Bani Adam. Turunan Adam. Oh, keturunan Nabi Adam. Boleh tak? Namanya anak keturunan. Keturunan. Kau masak dah? Makan. Anak keturunan. Baik. Bani ni, kan, Bani tulisannya Boleh makan? Bani. Kan mungkin kita bila dia letak dalam bentuk yang Bani tu kita tak berapa nak nampak sangat kan. Tapi kalau diletakkan dalam bentuk kan Ibnu, mungkin kita lebih Faham. mudahlah macam nak Ibnu. So Ibnu. Bani ni ramai, Ibnu ni satu. Bani ni ramai. Dan yang mana asal Bani ni sebenarnya adalah Banin. Pernah dengar perkataan Banin? Biasa kan? Banin. 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 Banin, Banat. Kalau sekolah-sekolah agama kan. Adalah Banin, Banat. Untuk laki dan juga perempuan. Baik. Ya Bani Israel, wahai anak keturunan Yaqub alaihi salam. Nama Yaqub alaihi salam, Israel ini juga dalam bahasa Yahudi disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Apakah maksud Israel? Hamba Allah. Hamba Allah. lah. Masya-Allah. Israel sebentar. Okey. Perkataan Isra maksudnya hamba. Il itu maksudnya Allah. So jadi Israel dia adalah hamba Allah. Jadi Israel maksudnya adalah hamba Allah. Dan ia adalah gelaran untuk Nabi Yaqub alaihissalam. Baik. Bila sebut Bani Israel secara umumnya itu difahami dengan Yahudi dan juga Nasrani. Tapi lebih banyaknya kepada Yahudi. Kenapa Nasrani juga termasuk? Kerana Bani Israel ini keturunannya besar. Kita ada Nabi Yaqub. Ayah kepada Nabi Yaqub siapa? Nabi Zakaria. Ya. Ya, boleh tanya ya ke? Tu tak tahan. Zakaria. Baik. Ayah kepada Nabi Yaqub ialah Ishak. Ishak. Silap Ishak. Ayah kepada Ishak siapa? Ibrahim. Ibrahim. Kataan Yahudi daripada anak Nabi Yaqub lah kan? Yahuda. Betul? Maka Nabi Ibrahim di sini, kemudian Nabi Ibrahim ada anak namanya Ishak, kemudian Nabi Ishak ada anak namanya Yaqub. Yaqub ada anak nama Yahuda. Di sini ada 12 orang. ramai, dan total anak Nabi Yaqub ada 12 orang. 12 orang. Salah satu Nabi Yusuf dan ramai-ramai lagi lah. Bunyamin. Di sebelah sini adanya Ismail.
kan, dan keturunan-keturunan datang selepasnya. Baik, Baiklah Nabi Muhammad ni. maka di bahagian sini ada dua lah. Satu yang jalur keturunannya daripada Ishaq, satu lagi jalur keturunannya daripada Yaqub, sehinggalah membawa kepada Nabi Muhammad Muhammad. sallallahu alaihi Ismail bukan Yaqub. wasallam. Hmm. Baik. Di jalur sebelah Ishaq ini yang dikenali sebagai Yahudi. So, Di sebelah Nabi Muhammad ini yang dikenali sebagai Arab. 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 Baik. Baik, maka belah sini Bani Israel yang secara umumnya kan, banyak Nabi dan Rasul yang datang daripada kalangan mereka. Nabi dan Rasul datang daripada kalangan mereka. Daripada kalangan mereka juga banyak kitab. Antaranya kitab yang famous kan, Taurat dekat bahagian dia. Injil, Zabur, Injil. semua pada bahagian dia. Kan? Yang pada bahagian sini satu je kitab dia, Al-Quran. Al-Quran. Sebelah sini banyak kitab, sebelah sini banyak kitab dia, Rasul dia banyak sebelah sini, Nabi dia banyak sebelah sini. Maka sebab itu Yahudi dia berbangga dengan dia punya keturunan, sangat berbangga dengan dia punya keturunan, dan dia rasa keturunan dia adalah keturunan yang terbaik. Ya, betul Ustaz. Dan memang itu pun perkara yang Allah kurniakan kepada mereka, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Kan kita sedang lihat pada ayat yang ke-40 kan. Ayat yang ke-47 disebut perkara yang sama bawah tu, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Terjemahan dia, wahai Bani Israel, kenangkanlah nikmat-nikmatku yang aku telah kurniakan kepada kamu, dan ingatlah bahawasanya aku telah melebihkan nenek moyang kamu yang tak dahulu atas orang-orang yang ada pada zamannya, keseluruhannya. Jadi zaman dulu memang dia orang yang the best, yang paling baik sekali. Mereka lah Yahudi ataupun Bani Israel. Maka sebab itu mereka berbangga dengan mereka punya keturunan dia. Dan atas sebab itulah bila Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan Arab, dia orang terima tak? Tak. Mereka tidak mahu terima. Kenapa tak nak terima Nabi Muhammad? Kerana Nabi Muhammad dia datangnya daripada Arab. Dia bukan datang daripada jalur Yahudi. Sebab tu itu saja sebab yang dia tidak terima. Adakah sebab mereka tak kenal Nabi Muhammad? Mereka kenal. Macam mana dia orang kenal Nabi Muhammad tu? Lebih kenal daripada anak sendiri. Masya Allah. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami telah berikan kepada mereka kitab, iaitu orang Yahudi, mereka mengenal ya'rifunahu, mereka mengenal Nabi itu iaitu Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Memang betul punya kenal. Anak kita dia tutup muka macam mana, kita dengar suara kita tahu dah suara dia. Kelibat dia pun kita boleh kenal. Walaupun matamu tidak aku kenal, tetapi suara lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Kenal sebi-sebi. Sebab apa? Anak sendiri. Maka begitulah Yahudi ni mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok sekali je, tak payah cari tanda. Tengok sekali imbas dia dah tahu dah, oh ini dia Muhammad, Rasul yang dijanjikan nanti pada akhir zaman. Tapi masalahnya ialah dia datang daripada keturunan Arab, bukannya datang daripada keturunan Yahudi. Baik, ayat yang ke-40 ini. Ia turun dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, inilah dia kali pertama disebut nama Bani Israel. Inilah kali pertama disebut Bani Israel. Ia berada pada ayat yang ke-40, terletak pada surah Al-Baqarah. Dan surah Al-Baqarah dia adalah surah Madaniyah. Maksudnya apa? Secara ringkas ni, kalau dilihat dari sudut tempat, dia turun di Madinah. Dia turun di Madinah. Baik. Ayat ini turun di awal Nabi berhijrah ke Madinah.
Kenapa Allah turunkan pada awal-awal Nabi SAW berhijrah ke Madinah? Kerana ketika di Madinah, waktu itu siapa Ramai yang Yahudi. ada di Madinah? Orang Yahudi. Di antara orang-orang Arab Madinah itu kan Bani adanya orang Yahudi. Bani orang Nadir, Yahudi Madi, yang memang Quraisy. duduk di situ. Maka orang Yahudi yang ada di situ ada 3 suku kaum yang besar. Bani Israel ataupun Yahudi yang ada di Madinah. 3 ini soalan yang selalu ditanya ni. Bani 3 Nadir, Bani Quraisy, Bani kabilah Yahudi di Madinah. Baik, pertama apa tadi? Bani Nadir, Quraisy. Kita ada Quraisy tu Quraidah. Quraisy. Quraidah. Baik. Kemudian kita ada Bani Nadir. Nadir. Lagi Kemudian satu kita ada Koinukok. masya-Allah. Pandai tu, siapa sebut tadi tu? Pandai. Nasib tak, jangan tertelan halkum tu. Kainuqa. Kainuqa. Kita tuliskan dalam Arab dia juga supaya ada Arab dia tu kita boleh sebut dengan lebih jelas. Quraidah. Okey, ada Quraidah. Bani Nadir ni kita jumpa kat mana? Kat dalam Quran. Perbincangan ni jumpa kat mana? Surah Al-Mujadalah. Al-Syar kan? Al-Hisham. Jumpa pada Al-Hasyar, insya-Allah. Satu lagi nak Nadir An-Nuri. Okey, ini 3. Jangan salah sebut lagi. Quraidah, Nadir dan juga Qainuqa. Baik, ini 3 kabilah yang mendiami Madinah ataupun nama sebelumnya adalah Yathrib. Kenapa mereka duduk di situ? Kerana mereka tahu nanti Nabi akhir zaman akan tinggal di situ. Maka yang berada di Madinah ketika itu adalah Yahudi dan juga bangsa Arab. Bangsa Arab kabilah pun ada banyak kabilah di Madinah itu, tapi yang 2 yang paling famous sekali. Siapakah dia? Arab Badui. Tu Ansar dan Muhajirin lah. Nama Ansar tu apa? 2 kabilah Arab di Madinah. Ni 2 kabilah Arab yang famous lah. Ansar tu sebelum nama dia Ansar, apa nama dia? Aus. Oh ya, kaum Aus. Aus. Satu lagi adalah Khazraj. Aus adalah dengan Hamzah, bukan dengan Ain. Aus. Masuk sejarah kita hari ni ya. Ya. Kenapa nak kena tahu? Saya dalam kepala tengah fikir benda yang sama. Masya-Allah, jenuh dia. Tahu je saya nak sebut. Saya nak fikir, nak tanya tu, bila mereka ni janji ni dengan Allah pula tu. Khazraj. Okey. Kenapa nak kena kita cerita sedikit sejarah? Sebab kita nak tahu latar belakang ayat. Supaya kita boleh jelas. Okey, baik. 2 kabilah di Madinah yang besar adalah Aus dan juga Khazraj. Ini Arab. Yang atas 3 ni Yahudi. Dan 3 kabilah Yahudi di Madinah ini mereka memegang ekonomi. Kebanyakannya Aus dan Khazraj mereka bekerja ataupun banyaknya bekerja dengan Yahudi inilah, sebab Yahudi dia pegang ekonomi di Madinah. Pasar-pasar kat sana pun memang dikuasai oleh Yahudi. Dan diorang
orang Arab ni memang kabilah Arab di Madinah memang kerja dia bergaduh, tak pernah berbaik. Aus backupnya adalah Quraidah. Khazraj backupnya adalah Nadir. Ni backup dia. Khazraj Arab ni di backup oleh Nadir. Aus di backup oleh Quraidah. Duk bergaduh saja sehinggalah Nabi SAW sampai ke Madinah. Nabi bukan saja mempersaudarakan Muhajirin dan juga Ansar, tapi Nabi mempersaudarakan Aus dan juga Khazraj. Baik. Yahudi, orang Yahudi, mereka ni terkenal dengan apa? Ekonomi. Peniaga. Sombong. Mereka terkenal Pandai, cerdik. dengan ekonomi. Kan, Dia yang kata pertama. dia orang cakap dia orang sempurna. Betul. Cerdik, dia orang pandai. Orang yang pandai. Dan mereka ini terkenal dengan orang yang berilmu. Sebab apa? Mereka memang betul kaji kitab mereka tu, dia tahu. Sebab tu mereka al-maghdubi ke ad-dallin? Maghdubi. Al-maghdubi, yang dimurkai. Maksudnya apa? Mereka ada ilmu tapi tak amal. Betul tak? Beza dengan ad-dallin Nasrani, mereka beramal tapi tak ada tanpa ilmu. Baik, maka al-maghdubi, orang Yahudi, mereka ada ilmu. Tapi saya mereka tak amal. Baik. Maka orang Yahudi mereka adalah orang-orang yang berilmu, terutamanya tentang kitab mereka. Dan sebabkan mereka berilmu dengan kitab mereka, itulah yang menyebabkan mereka boleh merubah-rubah kitab mereka tu. Apa yang dia rasa susah, dia tukar. Apa yang dia rasa macam payah nak buat, dia tinggalkan. Kenapa mereka boleh buat macam tu? Sebab dia betul-betul tahulah selok-belok tentang kitab mereka tu, kan? Macam kita lah, orang nak menipu tentang sesuatu, dia kena tahu tentang perkara tu selok-belok tu, kan, baru dia boleh nak menipu tang mana, dia tahu, kan? Sebab dia dah ada ilmu. Maka kabilah Yahudi di Madinah, mereka menjadi rujukan kepada Arab ni. Jadi Aus dan Khazraj, kalau ada apa-apa masalah, persoalan tentang agama, nak minta nasihat, dia akan pergi jumpa kabilah Yahudi ni. Sebab tahu dia orang ni ada ilmu. Maka kabilah Arab ini, mereka memang bergantung banyak, ataupun boleh kata hampir sepenuhnya dengan Yahudi di Madinah. Baik. Maka sebab itu, sebelum dia kedatangan Nabi, bila orang luar datang je, apa yang mereka buat? Mereka akan pergi tanya dekat orang Yahudi ni, macam mana ni? Orang ni okey ke tak okey? So bila Yahudi kata tak okey, dia orang pun akan tolak halau keluar. Tak terima. Kan? Baik. Disebabkan kebergantungan kabilah Arab dengan Yahudi ini sangatlah kuat, maka sebab itu bila Nabi SAW sampai je ke Madinah, antara ayat-ayat awal yang Allah turunkan ialah mengenai Bani Israel. Kenapa? Kerana Allah nak bagi kabilah Arab ni faham situasi yang sebenar. Sebab dia orang dah pegang Yahudi ni banyak tolong dia orang dari sudut ekonomi, pekerjaan, kan, nasihat, bantu kalau bergaduh, dia banyak bergantung, terhutang budi banyak. Maka untuk nak meninggalkan susahlah, kan? Sebab dah ada hubungan. Maka pada awal-awal Nabi berhijrah ke Madinah, banyak ayat diturunkan mengenai Bani Israel. Tujuannya nak bagi kabilah Arab Aus dan juga Khazraj faham situasi sebenar ataupun sifat sebenar Yahudi ni ataupun Bani Israel. Okay, baik. Tapi masa tu mereka Islam kan, Ustaz? Siapa Islam? Yahudi ni? Yahudi, mereka waktu itu mereka tahu kitab mereka, agama mereka, tapi mereka ubah. Mereka tak beramal, mereka ubah, mereka buat apa yang mudah yang bagi mereka. Tapi apa yang susah dia tinggalkan ataupun dia tukar kitab tu. Dia tukar. Tapi agama mereka kitab apa tu? Islam. Taurat Injil je lah. Kan? Tapi kalau diikutkan agama, sepatutnya agama mereka adalah agama agama Allah. Islam lah. Kan? Agama dari Allah lah kan. Agama Islam lah, tapi mereka tak mendakwa agama itu, mereka menamakan agama mereka agama lain.
Dia tak guna nama Islam ke ataupun nama yang dah dibawa oleh Nabi Ibrahim asal usul tu kan, dia tak guna. Dia guna nama yang lain. Sebab itu dalam Quran Allah sebut, kenapa kau tukar nama kepada nama yang lain? Kenapa tukar nama kepada nama yang lain? Baik. Maka Allah sebut dalam ayat ini, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Bani Israel, kita ketahui dalam ini adalah merujuk kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Baik, kita lihat pada perkataan ya pada awal ini. Dalam terjemahan dia letakkan apa? Dia letakkan wahai. Wahai. Direct ni. Maka Allah Azza wa Jalla kan, bila kita sebut wahai kan, dia adalah satu panggilan yang baik ke, panggilan yang lembut ke, atau panggilan yang keras? Yang lembut. Lembut. Panggilan yang lembut. Maka Allah Azza wa Jalla memanggil Bani Israel dengan panggilan yang lembut, dengan panggilan yang baik. Dia tak panggil hey, dia tak panggil woi, dia panggil wahai. Dia panggil dengan panggilan yang baik. Sedangkan Allah tahu tak masalah ataupun kedegilan Bani Israel sebelum itu? Tahu. Tapi Allah panggil dengan panggilan yang baik, Allah panggil dengan panggilan yang lembut. Baik. Itu salah satu pengajaran untuk kita, untuk sentiasa memanggil panggilan kepada sesiapa pun dengan panggilan yang baik, walaupun orang tu duk menyakitkan hati kita. Geram je tengok dia kan. Masih lagi panggil dengan panggilan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, panggilan wahai itu menunjukkan satu panggilan seolah-olah macam orang tu ada dekat depan. Panggilan direct. Seolah panggilan yang direct. Seolah-olah macam orang tu ada kat depan dia, macam orang tu dekat dengan dia. Kenapa dipanggil begitu? Kan, kerana nak melembutkan hati orang yang dipanggil tu. Dia nak buatkan apa? Nak bagi rasa rapat. Nak menghilangkan jurang yang ada. Kan? Nak menghilangkan jurang yang ada, nak bagi rasa rapat, nak bagi rasa dekat. Maka dipanggillah ya, ataupun disebut sebagai wahai. Baik. Bani Israel, Allah sebutkan, Allah panggil dengan Bani Israel, wahai Bani Israel. Dan kita telah ketahui Israel ini adalah Nabi Yaqub alaihi salam. Maka ini juga satu panggilan yang baik daripada Allah SWT. Allah bukan panggil wahai anak yang degil. Tak panggil lah macam tu kan. Wahai tu dah baik dah. Tiba kat belakang tu anak yang degil. Walaupun suaranya lembut tapi kita tahu gelora di dalam dadanya itu. Dia panggil wahai anak yang degil. Tak ada. Allah panggil wahai Bani Israel. Maksudnya apa? Allah masih memanggil dengan keturunan yang baik. Dengan nama keturunan dia dan keturunan yang baik. Iaitu Nabi Yaqub alaihi salam. Dan antara tujuan Allah bila panggil, Allah panggil wahai Bani Israel. Kenapa Allah nisbahkan kepada Nabi Yaqub? Mudah-mudahan orang Yahudi yang dengar tu, dia teringat kepada Nabi Yaqub alaihi salam dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Yaqub. Macam kita lah, macam kita. Kan? Kalau saya panggil wahai bangsa Melayu, kan? Dengan saya panggil wahai umat Nabi Muhammad, beza tak perasaan? Beza. Muhammad dah sedap dengan Ustaz. Beza kan? Bila sebut wahai bangsa Melayu dengan disebut wahai umat Nabi Muhammad. So bila dipanggil dengan wahai umat Nabi Muhammad, apa yang kita rasa ataupun kita terbayang? Apa yang rasa ataupun terbayang bila dipanggil dengan wahai umat Muhammad? Ingat Nabi Muhammad. Ingat kepada Nabi Muhammad. Kan? Macam kalau kita jumpa kan, budak-budak melepak kan, kutu gayap ni kan, lepak malam-malam dengan apa? Dengan rambut terpacak kan, dengan pakai baju tak ada lengan, kita panggil dia sembang-sembang kan, abang ni umat Nabi Muhammad. Dia akan rasa apa?
Dia akan rasa macam, ya Allah, aku ni umat Nabi Muhammad ni. Tapi kalau Nabi tengok aku ni kan, segan aku dalam keadaan macam ni. So dia akan fikir Tersedar perkara-perkara sekejap. yang macam tu. Kan? Dia Hmm. akan apa? Tersedar sekejap lah. Dia akan boleh tersedar sekejap. Hanya dengan panggilan nama je. Berbeza kalau kita panggil dia, wahai bangsa Melayu. Lain dengan kita sebut, wahai umat Nabi Muhammad. Maka Allah panggil, wahai Bani Israel. Wahai anak-anak keturunan Nabi Yaqub. So jadi bila diorang tu, dengan kedegilan tu bila dengar, tersedar sekejap, aku ni anak keturunan Nabi Yaqub. Tapi apa yang aku buat ni, macam tak kena je macam apa yang Nabi Yaqub sampaikan, Nabi Yaqub ajar. Maka panggilan daripada panggilan itu pun dah ada, kita kata, seni dalam nak memanggil, nak menyeru. Kan dia punya bukan hanya setakat nak memanggil, tapi ada seni kan dalam panggilan itu. Sahaja. Belum lagi nak sampaikan apa yang nak sampaikan. Baru panggil je ya Bani Israel. Kan, tapi dah ada mesej yang tersembunyi, yang orang yang dengar tu dia boleh terasa something sebelum sebelum orang tu nak cakap. Okay, baik. Apa yang Allah sebutkan kepada Bani Israel, Allah sebut uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Baik, perkataan uzkuru inilah adalah suruhan ke larangan. Ini masuk pada bahagian suruhan. Masuk pada bahagian suruhan. Kenangkanlah ataupun ingatlah. Kenangkanlah ataupun ingatlah. Dia adalah kat belakang tu, dia adalah suruhan. Baik. Ayat ini dia turun kepada Yahudi di Madinah. Ayat ini turun kepada Yahudi di Madinah. Allah sebutkan kepada mereka, kenapa uzkuru ni'mati allati, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu. Kenapa Allah sebut tentang nikmat-nikmat? Kenapa Allah sebut tentang nikmat-nikmat? Kebaikan Allah. Kebajikan Allah. Kebaikan Allah. Kebaikan yang Allah dah berikan. Kebaikan yang Allah dah berikan. Tak, ini yang mungkin recognition dia lah yang Allah nak cakap tu, sebab semua kebanyakan daripada nabi-nabi dari keturunan dia orang. Allah selamatkan Bani Israel daripada Firaun, Ustaz. Belum lagi sampai situ. Belum sampai lagi tu Belum sampai lagi. Soalannya ialah kenapa Allah suruh kenang segala nikmat. Ataupun boleh kita pergi dulu. Kenangkan. Apa nikmat yang Allah dah beri kepada Bani Israel? Kekayaan harta benda, Ustaz. Dia ada keturunan harta benda. dia, banyak keturunan dia orang jadi nabi-nabi. Berilmu. Keturunan yang hebat. Hmm. Berilmu. Baik, lagi. Tadi saya dengar apa tadi? Kebaikan. Selamat dari Firaun. Selamat dari Firaun. Itu nikmat yang Allah bagi. Selamat Ustaz dari. kata tunggu dulu tadi. Tak, ini saya bagi terus. Saya dah buka pula. Apa nikmat Allah pada Bani Israel? Dah buka dah. Apa nikmat Allah pada Bani Israel? Dia selamat daripada Firaun. Lagi apa? Allah beri manna dan salwa. Betul? Dilindungi awan ketika mereka berjalan tu. Wa anzalna alaikumul ghamama, al-ghamam. Awan yang bergumpal-gumpal. Mana dia orang jalan, awan tu ikut je. Jadi redup je kat padang pasir tu tengah berjalan. Sayangnya Allah kat Bani Sayangnya Allah. Darjat kaum Bani Israel ini diangkat dengan adanya beberapa orang nabi dari keturunan Bani Israel. Nabi dan Rasul
dari keturunan mereka. Betul lah tu yang keturunannya hebat tadi. Bukan Nabi Rasul, banyak Nabi ya. Dan Rasul dari keturunan mereka. Bukan sikit-sikit, banyak. Banyak kitab. Apa lagi? Nikmat Allah pada Bani Israel. Ni Bani Israel lah kaum yang antara yang kerap kita dengar kan daripada Al-Baqarah, ada kan dekat surah Ali Imran Al-Baqarah ada yang banyak pasal surah ada. khalifah yang model khalifah yang gagal ni. Model khalifah yang gagal. Betul tak Ustaz? Betul lah. Kan. Ada lagi siapa terfikir nikmat Allah pada Bani Israel? Baik. Kalau tengok dalam Quran banyak lagi lah. Kalau saya tak membawakan ayat sebab ayat dia banyak. Ni kita sebutkan apa yang kita terlintas saja. Baik, maka ini nikmat Allah yang Allah berikan pada Bani Israel secara umum. Maksudnya ini Bani Israel yang bila? Kan? Ini Bani Israel yang dulu. Yang dulu. Baik, cerita tentang Yahudi yang berada di Madinah pula, yang mana ayat ini diturunkan. Apa nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka? Mereka Allah berikan harta benda. Dengan buktinya apa? Ekonomi di Madinah itu mereka pegang. Kalau dalam surah Al-Hasyru kan, antara perkara yang membuktikan bahawa Yahudi ini dia adalah golongan yang kaya adalah apa bukti dia? Ladang kurma. Masya-Allah. Ladang kurma, bukan ladang unta, ladang kurma yang mengelilingi kampung-kampung mereka. So Madinah kan. Sebab tu Madinah kurma yang bagus datangnya daripada mana? Madinah. Ajwa. Kurma ajwa kan. Itu kurma yang baik datangnya dari Madinah. Sebab Madinah tanahnya cantik untuk tanam kurma. Dan ladang-ladang kurma di Madinah itu boleh kata hampir kesemuanya adalah milik Yahudi. Hampir kesemuanya adalah milik Yahudi. Maka sebab itu mereka memegang ekonomi Madinah. Sebab itulah sumber utama ekonomi di Madinah ketika tu. Sebab kat sana tak ada air zam-zam, tak ada sungai ke dia nak buat resort, tak ada. Ada kurma tu yang mahal kat situ, special. Maka Allah kurniakan kepada Yahudi yang berada di Madinah, Allah kurniakan kepada mereka harta benda. Allah kurniakan kepada mereka juga ilmu. Kan? Dan daripada jalur mereka itu sebelumnya memang datang daripada keturunan yang hebat. Baik. Maka nikmat Allah kepada mereka iaitu Yahudi yang berada di Madinah juga Allah suruh kenang. Uzkuru ni'mati. Kenangkanlah kamu akan segala nikmat. Baik. Kalau kita lihat pada perkataan ni'mati, kan. Ini soalan bahasa Arab sikitlah. Ada yang boleh potong tak? Ada Zainun saya potong. Ni'mati, yang mana nak potong? Ya, ya tu. Ya kat belakang tu kita potong. So dia adalah ni'mat campur dengan ya yang menunjukkan aku. Baik. Perkataan nikmat ini selalunya kita jumpa ada nikmat dan juga an-ni'mah. Betul tak? Ada alif lam. Ada alif lam. Baik, apa beza alif lam dengan tak ada alif lam? Bezanya ialah yang tak ada alif lam ini dia menunjukkan sesuatu yang umum, Berubah-ubah. sesuatu yang banyak. Sebab itu dalam terjemahan diletakkan apa? Kenangkanlah kamu akan segala nikmat. Maksudnya nikmat yang telah Allah berikan itu sikit ke banyak? Banyak. Banyak. Dan bila sebut tentang segala, maksudnya dia masuklah
apa nikmat yang Allah dah bagi dekat nenek moyang dia dan nikmat-nikmat yang Allah beri kepada dia. Dia orang. Baik, maka apa yang Allah suruh kepada Bani Israel ini? Allah suruh uzkuru. Allah suruh kenangkanlah. Kenapa Allah suruh kenangkanlah? Itu balik soalan yang awal tadi. Kenapa Allah suruh kenangkanlah? Karena apa. mereka dah engkar. Tak apa. Kita simpan soalan ni nanti last. Kenapa Allah suruh mereka kenang? Okay, baik. Kalau kita lihat pada perkataan nikmat. Baik, kita tak nak cerita panjang lebar sangat tentang nikmat ini sebab kita pun dah selalu dengar tentang nikmat. Cuma ada beberapa perkara yang saya nak highlightkan, antaranya ialah tentang makna nikmat. Makna nikmat. Baik. Makna nikmat secara umumnya dia ada dua. Pertama, dapat manfaat. Kan? Bila kita sebut tentang nikmat, kita terbayang apa? Kita mendapat sesuatu manfaat. Betul? Betul. Ada lain yang terbayang? Nikmat, takkan tak pernah dapat nikmat. Baik, nikmat yang pertama dapat manfaat. Apa manfaat yang Allah dah bagi dekat kita? Yang namanya adalah nikmat. Ada mata, Dilahirkan Ada mata. dalam Islam. bercakap, Boleh bercakap. Allah bagi anggota badan. Kan? Allah boleh bagi hidup. bergerak. Boleh Nikmat yang Sihat. nikmat yang tidak terkata dilahirkan dalam Islam. Nikmat tak ada kata terlahirkan dalam Islam. Dan nikmat dapat rumah. Nikmat ada keluarga, anak-anak, ada kerja, ada duit, itu semua masuk dalam nikmat. Kenapa? Kerana kita dapat manfaat tak daripada semua tu. Ya. Dapat manfaat. Baik. Dan satu perkara lagi yang termasuk dalam nikmat ialah elak mudarat. Ini nikmat yang mungkin kita tahu, mungkin kita tak tahu. Mungkin kita perasan, mungkin kita tak perasan. Tapi yang pastinya nanti kita akan tahu waktu bila? Tak Di kena akhirat. mudarat tu. Kita akan tahu. Contohnya macam yang kena Kita tak tahu. Kita tak tahu Allah mengelakkan kita daripada mudarat, kita tak tahu. Selalunya kita tak tahu dan kita tak perasan. Kita hanya nanti tahu bila? Nanti ketika di akhirat. Kenapa saya letakkan makna nikmat ini adalah elak mudarat. Kalau dapat manfaat, mudah. Kita mudah cam, kita mudah tahu, kita mudah nak nampak. Tapi satu bahagian nikmat yang lain yang besar ialah Allah elakkan kita daripada mudarat. Baik, kita lihat antara contohnya surah yang ke-54 ayat 34 hingga ayat yang ke-35. Baik, pada muka surat 530. 530 surah Al-Qamar, surah ke-54 ayat 34 ayat 35. Kita baca pada ayat 33. Ayat 33, 34 dan juga 35. Baik, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak dengar suara Jaya. Jaya kena unmute ni. Jaya dia kena unmute. Baik. Ada. Kazzabat qaumu Lutin bin nuzur. Kadzabat qaumu Lutin bin nudur.
Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. Inna arsalna alaihim hisaban illa ala Lut. Najaynahum bisahar. Najaynahum bisahar. Ni'matan min indina. Ni'matan min indina. Kadzalika najzi man syakar. Kadzalika najzi man syakar. Terjemahan. Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu. Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing sebagai nikmat dari kami. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Baik. Apa nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Lut? Elak mudarah. Dan mengelakkan nikmat itu, ni'matan min indina. Nikmat yang Allah berikan kepada mereka adalah Allah elakkan mereka daripada mudarat, iaitu ribut yang melanda kaum Nabi Lut pada malam itu, yang menghancurkan kesemuanya termasuk ahli keluarga kaum Nabi Lut. Baik. Surah ke-68. Surah ke-68 ayat 48 ayat 49 pada muka surat 566. Muka surat 566. Surah Al-Haqqah, surah 68 ayat 48-49. Maaf, bukan surah Al-Haqqah, surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam ayat 48 dan juga 49. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makdhum. Ayat 49. Oh. Laula an Ayat tadarakahu. 48 aja. 48. Oh. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makdhum. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil 'ara'i wa huwa madhmum. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil 'ara'i wa huwa mazmum. Terjemahan. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan hati sedih. Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Baik. Apakah nikmat Allah kepada Zannun ataupun Nabi Yunus? Selamatkan, dikeluarkan dari perut ikan. Dikeluarkan dari perut ikan. Keluarkan dari perut ikan. Kalau dia stay duduk dalam perut ikan tu apa jadi? Dia akan dicampakkan ke tanah yang tandus. Kenapa campakkan dalam tanah tandus? Tak tahu. Kalau stay duduk kat situ, sekejap, saya balik. Kalau Saya dah stay tukar. situ sampai macam Kalau dia stay kat situ matilah. Tapi ayat tu tulis, mati. Betul. ayat tu tulis pasti dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Maksudnya apa? Maksudnya kalaulah bukan nikmat pertolongan daripada Allah, nanti sebab dua. Yang pertama, Nabi Yunus akan dikeluarkan daripada perut ikan nun itu, tapi dalam keadaan mungkin tinggal tulang-tulang. Tinggal tulang-tulang. Habis dah isi. Yang pertama. Yang kedua, kan Nabi Yunus keluar daripada perut ikan itu dan dia dimuntahkan di kawasan yang ada pokok-pokok buah-buah. Betul tak?
Oh, Di yang tu satu tak ayat tahu. pada Tak surah yang lain tahu. disebutkan. Oh, Yang tu Ikan tak itu tahu Ustaz. ikan itu muntahkan Nabi Yunus di satu kawasan yang ada buah. pokok-pokok yang ada buah. So dia keluar tu dia turun makan. Buah. Buah apa? Buat tin dan zaitun. Mana ada salwa. Ayat buah apa Ini tu kena Ustaz? ni Tak tahu. ini kena nyanyi balik nasyid Nabi Yunus ni. Ada Apa tu nasyid. tak? Tak pernah dengar Ustaz. Nah, Ada ini nasi kan? ada nasyid Nabi Yunus tak pernah dengar, anak-anak kita semua dengar. Oh, tak pernah dengar pula. Tak pernah. Bukan tak pernah dengar, tak tahu yang mana satu. Mungkin Baik. ada dengar tapi tak Ah. tahu. Okey. Saya buka balik surah tu, surah 37 ni. Ngam-ngam kat sini. Ayat 146. Ayat 146. Oh, yang cerita dia dimuntahkan tu. Baik. Kalaulah bukan nikmat pertolongan daripada Allah, ayat 144, 145, 146. Saya bacakan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula annahu kana minal musabbihin labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Fanabadnahu bil 'ara'i wa huwa saqim wa ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin. Pohon labu lah. Terjemahan. Maka kalaulah ia bukan dari orang-orang sentiasa mengingat Allah dengan zikir dan tasbih, tentulah ia akan tinggal dalam perut ikan itu sehingga ke hari manusia dibangkitkan keluar dari kubur. Maksudnya kalau Allah tak bagi nikmat, dia tak elakkan pada mudarat itu, dia akan kena Mati kemudaratan, dalam. iaitu duduklah kat dalam tu sampai hari kiamat. Oleh itu kami campakkan dia keluar dari perut ikan ke tanah yang tandus di tepi pantai sedang ia berkeadaan sakit. Dan kami tumbuhkan untuk melindunginya sebatang pokok yang berdaun lebar. Baik. Syajaratan min yaqtin itu ialah sejenis pohon, buah dia buah labu. Buah dia adalah buah labu. Pohon labu. Buah labu. So tanah yang dimuntahkan itu tandus, kan? Kenapa dimutahkan tandus? Kerana Allah nak menunjukkan kekuasaan dia. Apa kekuasaan Allah? Tanah yang tandus itu Allah tumbuhkan sebatang pokok yang melindungi menjadi tempat teduh Nabi Yunus, dan buahnya itu boleh Pokok dimakan. labu bukan menjala ke Ustaz? Wallahu a'lam. Macam surah As-Sajdah pula Buahnya adalah buah labu. Sebab itu ada buat kajian tentang buah labu lah. Begitulah. Oh. Baik. Maka Allah tumbuhkan Tanah yang pokok-pokok. Tandus ya. Pokok-pokok di tanah yang tandus itu untuk menjadi tempat teduh, dan Allah turunkan berikan air. dia tumbuhan daripada buah labu. Maknanya Nabi Yunus dimuntahkan ke tanah Yang tandus. ke kawasan yang tandus lah, yang tak Betul. Tapi ada satu pokok tanah yang tak labu. subur punya. Yang di kawasan tanah yang tak subur, yang tandus. Allah pilih itu sebab Allah nak tunjukkan kekuasaan diri dia dengan menumbuhkan pokok dan mengeluarkan buah. Ya, silakan. Pokok labu menjala. Apa ni, pokok menjala, macam mana dia nak berteduh? Betul. Labu Arab. Dia pokok lain yang Allah tumbuhkan untuk memberi perlindungan kepada Allah Muhammad, kepada Nabi Yunus. Dan Allah tumbuhkan pokok labu. Maknanya ada pokok lain dan juga ada pokok untuk berlindung, dan ada pokok labu. Ini sebab pokok yang lain tinggi itu untuk perlindungan, untuk bagi teduh. Pokok labu ni untuk makanan. Untuk makanan. Betul. Mungkin tidak. Macam mana tu aja? Tak apa, al-muhim dia tak sebut yang pokok lain. Dia tak sebut pokok lain. Dia sebut pokok labu je. Yang pentingnya adalah pokok labu tu ada, dan dia tumbuh di tempat yang tandus. So ada makan, dan daripada tanah yang tandus boleh tumbuh pokok yang boleh keluarkan buah. Yang sepatutnya susahlah, sebab tak ada pengairan. Poinnya di situ. Awalam yara anna nasukuman. Maka nikmat Allah pada ketika itu adalah apa?
yang bagi buah tu itu nikmat dapat manfaat, tapi yang Ya. elak mudarat juga adalah Allah sebutkan sebagai apa? Selamatkan. Satu nikmat. Walaula, kan, kalaulah bukan nikmat daripada Allah, iaitu Tak Allah tidak mengelakkan mati. dia daripada mudarat. Baik, ini cerita tentang orang-orang Walaula lain, nikmatu rabbi. cerita orang lain. Mungkin kita rasa macam tak ada kena-mena dengan saya. Itu cerita Nabi Yunus, itu cerita Nabi Lut, cerita saya tak ada. Baik, surah Saffat surah 37 ayat 54 hingga ayat ke-57, ada kemungkinan ini kemudaratan yang Allah telah ataupun kita sangat berharap akan elakkan kita daripada perkara ini. Baik, kita baca ayat 54 hingga ayat 57 pada surah Saffat muka surat 448. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala hal antum muttali'un. Qala hal antum muttali'un. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Qala tallahi in kitta laturdin. Qala tallahi in kitta laturdin. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Terjemahan. Dia berkata, maukah kamu meninjau, yakni temanku itu? Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu? Dia merujuk kepada orang lain ni Ustaz ni. Maka dia meninjaunya. Betul, maaf je ya. Betul, dia merujuk kepada ayat sebelum tu, ayat 51. Muka surat sebelah tu. Oh, ayat Muka surat 51. sebelah tu dia kata, waktu orang yang dalam syurga semua fi jannatin na'im ala surri mutaqabbilin, tengah duduk lepak-lepak semua tu, tiba-tiba dia kata ayat 51, qala qailum minhum inni kana li qarin. Salah seorang daripada mereka kata, aku dulu kat dunia ada qarin. Qarin tu maksud dia, dalam terjemahan dia letak apa? Kawan. Tapi qarin dia bukan dia kawan yang biasa ke ataupun kawan yang luar biasa? Kawan yang rapat, akrab Ustaz. Qarin dia kawan yang rapat. Dia kata aku dulu ada best friend, memang rapat, kamcing gila lah. Pergi mana-mana semua sesama. Maka itu yang kawan dia kata fattala'a fara'au fi sawa'il jahim. Kemudian dia pergi menjengah, tengok rupanya kawan dia ada dekat dalam tu. Silakan teruskan je terjemahan. Okey, maka dia meninjaunya lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Dia berkata, demi Allah engkau hampir saja mencelakakanku. Teman dia lah ni Ustaz ni. Ya, dia cakap kat kawan dia kat dalam neraka tu. Oh, dia yang kata. Dia yang kata. Allah. Dia tu yang masuk syurga tu lah. Dia pergi tengok kawan dia kat dalam neraka, dia cakap macam tu. Okey. Kenapa dia kata macam tu? Dia berkata, demi Allah engkau hampir saja mencelakakanku. Dan sekiranya bukan kerana nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Ya, maknanya apa? Maksudnya dia dah kawan dengan orang tu. Kawan tu dah hampir dah nak bersama dengan kawan dia, dah ikut cara kawan dia dah tu. Tu tak Ustaz? Kan dia dah kawan dengan kawan dia tu. Terpengaruh dengan kawan dia. Kalau tidak kerana nikmat yang Allah beri. Kerana nikmat yang berikan, mungkin dia dah terikut dengan kawan dia tu. Betul. Maknanya kawannya itu, dia orang dua-dua waktu kat dunia best friend, kawan baik. And, tapi kawan dia ini tak berapa nak baik. Dia tu 50-50 nak buat baik, tapi kawan dia cakap tak payahlah, nantilah, buat apa lah, kemudian lah, bosan lah masuk kelas tadabbur ni, kan. Masuk ayat suruhan larangan dah tadabbur, kau dah masuk Selasa malam, kau masuk lagi ayat suruhan larangan, buat apa? Kan, kau menghadap muka ustaz yang sama lama-lama kan. Kau nak ngaji banyak-banyak, kau nak buat apa? Nak solat banyak-banyak buat apa? Nak infak banyak-banyak buat apa? Dia nak buat baik, kawan dia bagi 20 lagu. Lalu bila dia akhirat, dia masuk dalam syurga, dia teringat best friend dia tu, dia pun pergi jengah tengok kawan dia betul-betul ada kat tengah-tengah neraka tu, tengah dibakar. Dia berkatalah, Allah, demi Allah, engkau memang nasib baik. Apa tu? Kau hampir-hampir
nak apa? Nak jadikan aku ni jahat sama macam kau. Kan? Kemudian dia kata walaula ni'matu rabbi, dan kalaulah bukan kerana nikmat daripada Tuhanku. Nikmat apa yang Allah bagi kepada dia? Islam. Allah elakkan dia daripada mudarat dengan Allah beri kepada kawan dia itu petunjuk. Dan ini situasi yang mungkin terjadi pada kita. Dan kita berharap kita berada pada orang yang tengah duduk lepak dekat dalam syurga itulah. Walaiyazubillah, kita tak nak jadi orang yang sedang dibakar dalam neraka itulah. Kita nak jadi orang yang berada dalam syurga yang tengah lepak, teringat kawan dia. Dulu kat dunia sama-sama lepak, sama-sama pergi main bola, kan, pergi jalan-jalan semua sesama, kan, punting sekolah sama. Rupa-rupanya dia tak ada kat dalam syurga, dia dulu dibakar dalam neraka. Tapi ini kawan yang memang waktu tu dia pun tak nak selamatkan. Sebab apa tak nak selamatkan? Sebab dulu kawan dia bukan ngajak dia buat baik, kawan dia ajak buat benda yang tidak baik. Akan tapi nikmat daripada Allah yang Allah berikan, dan nikmat di sini adalah nikmat apa? Allah elakkan mudarat daripada tertimpa kepada kita. Maka ini nikmat yang kita perlu sentiasa kenang dan juga ingat. Kalau kita nak mengenang manfaat-manfaat ni banyak yang kita dapat. Dalam pada itu kita kena kenang juga entah berapa banyaklah mudarat yang kita tak tahu yang Allah dah elakkan kita. Yang kita tak tahu. Yang mungkin kita dah kena tantang, mungkin dah mudarat kesihatan ke, mudarat nyawa ke, mudarat rumah terbakar ke, kan. Tapi Allah elakkan kita. Dan itu semua adalah nikmat daripada Allah SWT yang nanti di akhirat kita akan tahu. InsyaAllah. Baik, maka makna nikmat dia bukan hanya satu, itulah seseorang itu mendapat manfaat, tetapi nikmat adalah Allah elakkan seseorang itu daripada mudarat. Dan bila cerita tentang Allah mengelakkan kita daripada mudarat dengan nikmat, maka ketika ini keluarlah apakah ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam, Ustaz. Allah berikan kepada kita nikmat yang paling besar sekali adalah nikmat Islam. Kenapa kata nikmat Islam yang paling besar sekali? Bilang tak ada agama, tak beriman, tak dapat masuk syurga. Samalah dia dengan orang kafir ke? Maka nikmat Islam yang paling besar. Kenapa? Kerana Allah telah menjadikan neraka itu untuk orang-orang kafir. Maka secara kefahamannya Allah tak jadikan neraka itu untuk orang Islam. Untuk orang Islam. Allah tak jadikan. Maka bila Allah lahirkan kita dalam keadaan Islam tanpa kita minta, maka sebenarnya waktu kita lahir tu Allah nakkan apa untuk kita? Allah nakkan kebaikan untuk diri kita. Allah dah lahirkan kita dalam kebaikan. Dia lahirkan kita Islam dan diberikan kita ibu bapa yang juga Islam. Maka nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Kerana dengan Islam, apa saja yang kita lakukan kebaikan itu ada nilai di sisi Allah. Orang yang bukan Islam, orang kafir, amalan dia ada nilai tak di sisi Allah? Tidak. Umpama apa? Mencurah air ke daun keladi. Bukan. Buih Quran di sebut. lautan. Quran sebut umpama apa? Okey. Umpama apa? Kita dah lalu dah. Baru Izzat 2-3 minggu lepas. Surah ke-24 ayat 39. Wallazina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah. Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka itu adalah seperti fata morgana. Betul. Saya kata buih di Baru lautan. ingat Fata Morgana. Baru ingat. Saya ingat buih di lautan. Buih di lautan. Quran sebut fata morgana. Air nampak macam air. Fata Baru ingat Morgana. Fata Morgana. Fata morgana. Kan? Ada nilai tak di air fata morgana tu, ada nilai tak? Ada makna tak? Betul. Tak ada Ada. makna. Biarlah Buku nampak je. macam satu lautan pun tak ada makna fata morgana tu. Kan? Maka begitulah amal orang kafir, tidak ada nilai langsung di sisi Allah SWT. Adapun orang Islam, asalkan dia telah Islam.
dia hanya mengangkat kayu, mengalihkan paku daripada jalan, itu dah kira Pahala. pahala Kebaikan, di sisi Allah. kebaikan. Kebaikan Astabiqul di khairat. sisi Allah. Kebaikan di sisi Allah. Kan? Bahkan keajaiban orang Islam, bila dia buat satu kesalahan ataupun dosa, sayyiat, baik, kemudian dia memohon ampun, beristighfar atas kesalahan tersebut, apa yang Allah akan bagi pada dia? Apa yang Tambah akan terjadi? Tambah satu. Bila buat Jadi salah, 10. minta ampun, apa akan jadi? Dia akan Hapus dosa. terhapus. Bukan saja terhapus, tetapi taubat yang dia Kredit buat lagi. itu Allah kira sebagai apa? Hasanah, satu kebaikan. Kebaikan. Dan satu kebaikan Allah akan gandakan dia kepada 10 kali kali ganda. Padahal dia bukan buat baik pun, dia hanya beristighfar, bertaubat atas dosa yang dia lakukan. Tapi dosa dia Allah ampunkan, Allah bagi pula 10 kali kebaikan. Punyalah banyak Allah nakkan kebaikan untuk kita. Maknanya kalau tak dapat juga masuk syurga, teruk benarlah maknanya tu. Sebab banyak mudah dah Allah bagi untuk orang Islam ini untuk memperoleh kebaikan ataupun ganjaran. Maka perkara terbesar, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah Islam. Dan itu yang Allah sebutkan ayat 17, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Allah sebut mereka mengira dirinya berbudi kepada Muhammad dengan sebab mereka telah Islam. Katakanlah, janganlah kamu mengira keislaman kamu itu sebagai budi kepadaku. Bahkan Allah jugalah yang berhak membangkit-bangkitkan budinya kepada kamu. Maksudnya apa? Allah yang telah berbudi kepada kita dengan memberi kepada kita Islam. Baik. Yang kedua, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita apa? Allah jadikan kita, Allah utuskan kita seorang Nabi Muhammad dan Nabi Al-Quran. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran. Besar tak nikmat jadi umat Nabi Muhammad? Besar, Ustaz. Besar. Boleh tak Allah jadikan kita umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud? Boleh. Kalau Boleh. Tapi Allah sayang kita. Allah nak letakkan kita bawah Nabi Muhammad. Ya Allah. Ya Tuhan. Allah sayang kita. Allah bagi nikmat banyak bagi kita. Allah bagi kita Islam. Tapi kita Dan tak sadar. Allah pilih kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memang tak boleh nak cakap apa. umat Ini terpilih. tak ada tandingan. Memang kita, setiap daripada kita, teruk macam mana pun perangai kita, banyak mana pun dosa yang telah kita lakukan dulu, kita kena sedar Allah bagi kita Islam dan kita ini Allah jadikan, Allah pilih khas daripada berbilion orang pada dulu sampai sekarang, sampai nanti ke masa depan, Allah pilih kita untuk jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mati dalam keadaan Islam untuk melayakkan kita mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sekarang ada je orang yang akhir zaman juga, umat akhir zaman, tapi dia bukan Islam. So dikira tak umat Nabi Muhammad nanti dapat syafaat tak? Tak dikira untuk dapat syafaat. Tak dapat. Dia Islam tapi nanti dia mati bukan atas Islam. Dapat syafaat tak dari Nabi Muhammad? Tidak. Tidak. Tak dapat. Maka kita bersyukur dan kita nak terus berharap apa? Kita ni dah memang jadi umat Nabi Muhammad. Cuma satu je, nak minta Allah matikan kita dalam Islam. Nak minta Allah matikan kita dalam Islam. Ini tiket dia. Tiket besar. Kalau ini tak ada, jadi umat akhir zaman pun tidak ada. Dia kena mati di atas Islam. Dan nikmat yang paling besar Allah berikan ialah Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang Allah sebutkan. Kita lihat dalam surah yang ketiga ayat 164.
pada muka surat 71. Surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 164. Baik, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. لقد من لقد من الله على الله على المؤمنين إذ المؤمنين بعث إذ بعث فيهم فيهم رسولا رسولا من من أنفسهم أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم ويعلمهم الكتاب الكتاب والحكمة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإن كانوا من قبل لفي قبل ضلال لفي ضلال مبين. مبين. Terjemahan. Sungguh Allah telah memberi kurnia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul, yakni Muhammad, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, yakni sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Tak kala Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah dia antara kurniaan yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Allah utus dia Nabi, itu dah kurniaan dan rahmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Allah sebut alal mu'minin, orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad itu menjadi rahmat dan kurniaan yang besar kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Dia tidak menjadi rahmat kepada orang yang tidak beriman, tak menjadi rahmat kepada orang kafir. Sebab itu dalam ayat ke-40 ini Allah sebut, wahai Bani Israel, kenangkanlah akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu. Kenapa Allah suruh kenang? Kerana Bani Israel ketika ini yang menjadi masalah dia adalah apa? Ketika diutusnya Nabi Muhammad, mereka tidak mahu menerima, tidak mahu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu banyak mana pun ilmu yang ada sebelum itu tentang kitab mereka tak memberi apa-apa makna. Kuat macam mana pun kepercayaan mereka kepada Allah tak bagi makna kalau dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka antara cara Allah nak melembutkan hati Bani Israel ialah dengan Allah suruh kenang balik, ingat balik nikmat-nikmat yang Allah dah berikan kepada mereka. Uzkuru ni'mati, ingatlah nikmat aku. Pertama Allah guna nikmat aku, maksudnya nikmat tu datangi daripada siapa? Allah. Nikmat tu datang daripada Allah. Kemudian Allah kata allati an'amtu alaikum, yang aku telah berikan kepada kamu. Kenapa Allah sebut yang aku telah berikan kepada kamu? Kalau Allah sebut ingatlah nikmat-nikmat aku, cukup tak? Difahami tak ayat tu? Difahami dah. Tapi kenapa Allah sebut ingatlah nikmat aku yang aku telah berikan kepada kamu? Kenapa Allah sebut allati an'amtu alaikum tu? Yang telah kuberikan kepada kamu. So kita sedar. Menegaskan lagi. Tu nak suruh dia kenangkan tu nikmat yang telah diberikan kepada kamu lah. Kerana ada orang yang kaya tetapi adik-beradik dia, adik keluarga dia, anak cucu dia tak rasa duit dia. Ada orang yang dia baik di luar rumah tapi dalam rumah dia panas baran. Orang dalam rumah tak rasa kasih sayang dia sebagaimana orang luar rasa. Ada orang sekarang pun ada nikmat, macam tu Ustaz. Allah nak bagi tahu apa? Ada orang yang dia ada nikmat tapi orang lain tak rasa nikmat. Dan Allah kata dia itu pemilik nikmat dan nikmat itu dirasai oleh siapa? Oleh Bani Israel. Maka istimewa tak Bani Israel? Istimewa. Kerana Allah ada nikmat dan nikmat tu Allah bagi. Kan? Kita tahu
Bill Gates tu kaya kan, ataupun Mark Zuckerberg tu kaya. Tapi ada makna tak untuk kita? Tak Ya. mana, tak dapat Ada apa makna pun kita. Tak rasa apa. Tapi Allah bagi tahu dia adalah pemilik nikmat. Nikmat tu nikmat dia dan dia Dia berikan kena kepada kongsikan nikmat pada kepada orang kamu. lain. Baik. Maka Allah sebutkan, Allah suruh Bani Israel kenang nikmat dia yang dia dah bagi kepada Bani Israel, nak supaya Bani Israel ini jadi lembut hati. So bila kita kan, ingat jasa orang, selalunya kita akan apa? Jadi lembut hati dan lebih mudah nak dengar cakap orang tu. Betul tak? Betul. Sebab Betul. itu setiap kali pilihan raya ditabur dengan macam-macam, bila masuk mengenang mengundi. Orang jadi lembut hati. 4 tahun lepas tu orang marah. Nak pilihan raya ditabur lagi. Orang jadi lembut hati. Itu bukti yang paling jelas sekali. Kan? Dengan pemberian, orang akan mengenang jasa, orang akan jadi lembut hati tu. Tak jadi marah. Walaupun sebelum tu berbakul-bakul dia marah, dapat sikit lupa tu weh. Maka sebab itu Allah suruh Allah suruh Bani Israel ni kenang. Politik, Ustaz, politik. Bukan saya puji orang politik tu kan. Jangan kata pula orang politik ni bijak, dia punya Quran punya cara rupanya. Contoh. Dia nak bagi gambaran, Allah suruh kenang supaya ingat jasa itu dan lembut hati untuk dengar apa yang Allah suruh. Macam mana kena dengar nasihat mak. Dengar nasihat mak. Kau tak ingat ke aku bela kau daripada kecil? Kan? Betul Nak ungkit pula. nak suruh kenang jasa supaya dengar cakap. Kerana orang yang memberi nikmat tak mungkin dia nakkan perkara yang buruk untuk orang tu. Betul tak? Tak mungkin. Tak Betul. mungkin. Maka Allah dia bagi nikmat kepada Bani Israel, dia tak mungkin nakkan perkara yang buruk untuk Bani Israel, dia nakkan nikmat-nikmat yang baik sahaja untuk Bani Israel. Baik. Tapi kat Maka, mana suruhan dia? uzkuru. Suruhannya adalah uzkuru. Kenangkanlah, ingatlah. Baik, maka kita juga nak mengambil pengajaran daripada ayat ini, suruhan ini, iaitulah nak mengenang, nak mengingat segala nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Yang mana ayat-ayat yang kita selalu baca, kita ambil sekali lalu sahaja, pada surah yang ke-16. Al-Kahfi. Surah An-Nahlu. Kita tengok ayat yang ke-53 dulu. Ayat 53 pada muka surat 272. Muka surat 272, surah An-Nahlu. Surah 16 ayat ke-53. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. ثم إذا ثم إذا مسكم مسكم الضر فإليه تجأرون. Terjemahan. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang ada pada kamu, itu semuanya datang daripada Allah Azza wa Jalla. Lihat pada surah yang ke-14. Ayat ke-34. Muka surat 620. Muka surat 260. Muka surat 260, surah ke-14, surah Ibrahim, ayat yang ke-34. Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kaffar. Innal insana lazalumun kafar. kafar. Terjemahan. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu memohonkan kepadanya. Segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat tidak menghargai nikmat Allah. Sedangkan apa yang ada, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Sedangkan apa yang ada pada diri dia itu adalah nikmat daripada Allah. Dan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah dia telah beri kepada kamu setiap apa je yang kamu minta. Semua Allah bagi. Semua Allah bagi. Akan tapi itulah dia manusia, la zalumun kafar. Dia sangat zalim dan sangat tidak menghargai ataupun Tak kufur bersyukur kepada atas nikmat Allah. nikmat Tuhannya. Itu yang 31 kali yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat-nikmat Tuhanmu yang mana satu yang engkau hendak Dustakan. kerana terlalu banyak nikmat yang Allah berikan sehingga manusia tak perasan itu adalah nikmat, kecuali bila dah apa? Terima musibah baru minta tolong dengan Allah. Bila dah mata tu dah tak nampak sebelah, dah tertutup, waktu tu baru sedar lah nikmat mata daripada Allah. Barulah sedar kan, dengan nikmat itu sebenarnya apa yang perlu dilakukan. Baca Quran. Panjang yang elok. Baca Quran. Baik, maka kesimpulan kita, apa yang perlu dilakukan dengan nikmat. Yang pertama kita kena buat apa? Syukuri. Kita kena bersyukur. Pertama kita kena bersyukur. Dan itu yang Allah segala nikmat yang Allah berikan itu perlu disyukuri, dan bersyukur itu pada 3 bahagian. Kita bersyukur pada hati, kita bersyukur pada lisan, dan kita bersyukur pada tubuh badan, Perbuatan. pada amalan ataupun pada perbuatan. Kita bersyukur dengan hati dengan kita sentiasa berterima kasih. Kita sedar ini adalah nikmat dan ia datangnya daripada Allah SWT. Dengan lisan kita selalu ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Dan Nabi SAW dan Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Nabi bila berhadapan dengan satu situasi yang Nabi suka, Nabi gembira, buat kerja jadi, Nabi ucapkan apa? Alhamdulillah. Allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Bila Nabi bertemu dengan satu keadaan yang Nabi tak berapa nak suka, buat kerja tak jadi, Alhamdulillah. buat projek tak jadi, Nabi sebut apa? Nabi sebut alhamdulillah ala kulli hal. Jangan tertukar kan, dua-dua, tapi kedua-duanya Nabi sebutkan alhamdulillah, tanda apa? Syukur kepada Allah SWT. Kerana nikmat itu dia bukan saja dapat manfaat, tapi nikmat itu juga adalah dielakkan daripada mudarat yang mana kita tidak tahu. Maka yang perlu dilakukan oleh seorang hamba dengan nikmat yang Allah berikan adalah bersyukur kepada Allah. Dan itulah yang Allah sebutkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang nikmatnya Allah telah berikan begitu banyak. Nanti boleh lihat Allah sebutkan i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Wahai Daud, beramallah kamu sebagai tanda apa? Sebagai tanda bersyukur.
dan sangatlah sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Maka dengan nikmat yang Allah berikan itu kena bersyukur dan kita kena hitung setiap satu. Nikmat mata kita bersyukur. Buat apa dengan mata tu? Tangan, kaki, mulut, Jalan, cakap. nikmat kehidupan, nikmat masa, nikmat umur yang Allah berikan. Adakah kita dah bersyukur? Kalau dah bersyukur, ke mana kita gunakan masa dan juga umur dan juga apa saja yang Allah telah berikan. Baik, yang kedua yang perlu dilakukan dengan nikmat ini Allah berikan kepada manusia adalah agar manusia menjadi tunduk. Ustaz, minta maaf Ustaz. Minta maaf, kategori yang ketiga syukur tadi apa dia Ustaz? Yang pertama hati, yang kedua lisan, yang ketiga Amal dan perbuatan. Perbuatan. amalan. Masih Amalan tu ataupun perbuatan. maknanya amalan lah. Ya, Ustaz. Amalan. Perbuatan. Amalan dan perbuatan tu lah macam dia bagi nikmat gigi untuk makan. Bila dah Untuk tak ada makan. gigi, tak boleh nak makan. Ya, so kena perhatikan apa yang dimakan, makanan yang halal, Ada duit makanan lebih yang sedekah. baik. Kan? Itu tanda bersyukur. Ada duit sikit poros. Sedekah. Ada duit nak menikmati keselesaan, tidak ada masalah. Cuma jangan Lebih-lebih ukur nikmat. berlebih-lebihan. Lampau ibadat. Baik, Dah habis ke Ustaz? Ada lagi? yang terakhir kita nak lihat pada surah yang ke-16 ayat 9. 79 hingga ayat 81. Ayat-ayatnya agak sedikit panjang, tetapi pengajaran yang kita nak ambil pada ayat ni bermakna. Baik, muka surat 275. Muka surat 275 Allah berfirman Ayat berapa Ustaz? ayat 79. 79 sampai 81. 79 hingga 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir Billahi rajim. minasyaitonir rajim. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis samai ma yumsikuhunna illa Allah. Alam yarau ila Alam at-tayri yarau ila at-tayri musakhkharatin fi musakhkharatin jawis fi samai ma ma yumsikuhunna illa Allah. illallah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Nak terbaca ayat 19. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Wallahu ja'ala ja'ala lakum min buyutikum buyutikum sakana. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta. تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا. والله جعل لكم مما خلق ظلالا. وجعل لكم من الجبال أكنانا. وجعل لكم من الجبال أكنانا. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم.
وجعل وجعل لكم سرابيل سرابيل تقيكم تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون كذلك كذلك يتم يتم نعمته نعمته عليكم عليكم لعلكم تسلمون. تسلمون. Terjemahan. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah, yakni kemah-kemah dari kulit haiwan ternak yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu tertentu. Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian yakni baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya. Mematuhi perintahnya. Kawasan. Poin besarnya ialah apa? Nikmat. Nikmat. Allah cerita panjang-panjang tentang segala macam nikmat yang Nikmat Allah telah penjelas. berikan kepada kita, yang kita pun dah tahu tentang perkara itu. Tapi Allah sebutkan untuk kita sedar. Dan perkara yang paling besar Allah nak bagi tahu ialah pada Tunduk. penghujung ayat yang ke-81. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Demikianlah ia Kamu berserah diri. menyempurnakan nikmatnya kepada kamu. Berserah diri Tujuannya kepada satu, Allah. Agar kamu supaya berserah kamu berserah diri kepadanya Allah. dengan mematuhi perintahnya. Allah bagi kita banyak. Allah nak pada kita banyak ke? Apa Satu yang je tak Allah nak. Allah nak suruh kita serah diri kepadanya. Allah nak suruh kita menjadi seorang Muslim. Ya. Tuslimun Muslim. Iaitu orang yang berserah diri kepada dia. Itu je Allah nak. Itu je Allah nak. Bahagian Allah, Allah dah selesaikan. Allah dah yutimmu ni'matahu. Allah dah sempurnakan nikmat-nikmat dia. Allah punya bahagian, Allah dah selesaikan dengan sempurna. Tinggal bahagian siapa je yang kena buat sekarang ni? kita. Bahagian kita. Yang kita kena selesaikan juga dengan sempurna sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Pada Allah. untuk membalas segala jasa baik yang Allah telah berikan kepada kita. Allah dah bagi kita secara sempurna, kita nak balas kepada Allah juga secara sempurna. Allah tak minta banyak, hanya Allah minta kita tuslimun, menjadi orang-orang yang betul-betul berserah diri kepada dia. Dengan Mana nak patuh, berserah diri tu? Itulah. la'allakum Macam mana tu? tuslimun. Solat. Ada cara dia. La'allakum tuslimun. Menyerah diri kepada dia dengan mematuhi segala Suruhan perintah, Allah. Suruhannya. mematuhi segala suruhan. Ayat suruhan baru Meninggalkan baru apa yang tiga. Ha? Ayat suruhan baru 3. Ayat suruhan apa? Surah baru 3. Baru 3. tiga. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ya saya. Maknanya kita boleh relatekan lah yang ayat 81 ni, ujung dia tu, dengan ayat 40 ni, kan yang dia katakannya tu, ya, aku ingatlah akan segala nikmat yang telah aku kurniakan kepada kamu dan sempurnakanlah perjanjian. kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah saja hendaklah kamu merasa gerun takut. Makna dia macam mana tu Ustaz? Yang sebab yang dia sebut perjanjian yang mana satu dia rujuk Hari perjanjian tu ke Ustaz akhirat ke? Kiamat ke? perjanjian dalam alam rahim tu ke yang mana satu? Aku itu sempurnakan perjanjianku Oi, dengan kamu. takut jangan tu.
dan kepada akulah saja hendaklah kamu merasa gerun dan takut. Tak. Tapi dia kata supaya aku sempurnakan perjanjianku. Dia suruh kita buat dulu, lepas tu dia akan sempurnakan. Maknanya dia akan bagi balasan lah kalau kita ikut perintah dia. Dia akan sempurnakan, kita dapat syurga ke apa ke macam tu ke. Masya Allah. Kita boleh bincang pun. Ajar Nuri dah selesaikan dah perbincangan tu. Terima kasih Kano. Terima kasih Kano. Dan meringkaskan perbincangan. Version Ustaz. Kita nak dengar version Ya. Ustaz. Saya tak Betul. pandai. Betul, tapi itulah poin dia. Untuk bahagian awal ayat ini, itulah Allah minta kepada Bani Israel untuk kenang segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka, dan begitu juga kita nak mengenang, mengingat segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kita minta dan yang kita tak minta. Kita tak pernah minta untuk dilahirkan, kita tak pernah minta untuk dilahirkan sempurna. Kita tak pernah minta oksigen ini, kita tak pernah minta Islam, kita tak pernah minta menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah bagi semua nikmat ini kepada kita tanpa kita minta, dan yang perlu kita lakukan ialah kita nak bersyukur, berterima kasih kepada Allah SWT sentiasa, dan Allah berikan itu tujuannya untuk kita lebih tunduk kepada dia. Siapa yang Allah berikan nikmat lagi banyak, bermakna Allah nak dia lagi tunduk. Lagi banyak nikmat Allah bagi, Allah nak dia lagi tunduk, lagi patuh, lagi taat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu Allah bagi dia nikmat dengan yang banyak. Semua nikmat Allah berikan untuk menambahkan ketundukan seorang hamba itu kepadanya. Dan pada bahagian yang akhir itu, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Baik, pertamanya ia kembali kepada perjanjianku dengan kamu. Kamu ini adalah siapa? Bani Israel. Nanti akan ada janji-janji Allah, perjanjian Allah dengan Bani Israel, dan begitu juga janji kita dengan Allah Azza wa Jalla di alam rahim, dengan janji kita sebagai seorang Muslim, apa yang perlu kita lakukan. InsyaAllah nanti mungkin kita akan kupas sedikit pada minggu hadapan. Ini beberapa ayat 40, ayat 41, ayat 42. Ini semuanya tentang ada beberapa suruhan, dan di dalamnya juga nanti ada beberapa larangan. Deretan ayat ini akan kita sambung perbincangannya pada sesi akan datang insya-Allah. InsyaAllah. Oh, banyak. Baik, Ustaz nak tanya sikit. silakan. Tentang Allah kirimkan batu-batu yang menimpa mereka kecuali keluarga Nabi Lut. Ada tak kisah dia tu macam mana? Ada tak kisah? Kisahnya itulah dia kisahnya. Tak tahu macam mana. Kisah tentang Nabi Lut diselamatkan. Bagaimana mereka diselamatkan? Nabi Lut, kesalahan yang dilakukan oleh kaumnya apa? Sejenis. Hubungan sejenis lelaki. Homoseksual. Yang dilakukan oleh mereka. Baik. Nanti boleh lihat pada surah Al-Haqqah, surah ke-69, ayat 6, ayat 7. Ayat 6, ayat 7. Sebut wa amma adun, adapun kaum Ad, ini kaum Nabi Hud, maaf, ini kaum Nabi Lut, maaf, nanti saya tertukar dia punya hukuman dia. Kaum Nabi Lut dia adalah pada ayat sebentar. Mukminin ke? Baik, banyaknya pada surah Hud. Pada surah Hud. Baik. Itu nanti mungkin kita akan sentuh pada minggu hadapan, boleh? Datuk Irwani, insya-Allah. Kita cari-cari dulu, Ustaz. Kita cari-cari dulu. Pada surah Hud, ayat yang ke berapa tadi? 70 lebih, ayat 70. Tadi. Pada ayat yang ke-69. 69, 70. Nabi Lut, dia anak buah Nabi Ibrahim. Dia sebelah aja tempat dia dengan tempat Nabi Ibrahim. Kan, ini kisah waktu yang malaikat datang singgah rumah Nabi Ibrahim
yang bagi tahu isterinya mengandung tu, waktu tu jugalah Nabi Ibrahim tanya, kau nak pergi mana ni? Dia kata, aku nak pergi ke kaum Lut. Dia kata, bukan itu ada Nabi Lut ke? Dia kata, aku tahulah kat situ ada Nabi Lut. Kami lagi tahu daripada engkau, kan? Malaikat kata, kami tahu dah situ ada Nabi Lut, maka kami akan musnahkan kesemuanya illa ala Lutin, kecuali beberapa orang daripada kalangan ahli keluarga Nabi Lut. Itu sahaja. Maka apa yang diperintahkan kepada mereka, saya lihat, Keluar rumah malam, jangan tulis pandang belakang. Pada surah yang ke-11 itu ayat yang ke-81. Ayat yang ke-81. Itu Allah utusan, iaitu para malaikat itu perintahkan kepada Nabi Lut pada waktu malam untuk keluar daripada kampung itu. Dan jangan toleh ke belakang. Keluarlah daripada kampung tu, jangan toleh ke belakang, kerana janji kemusnahan yang telah ditentukan kepada kaumnya itu adalah pada waktu subuh. Dan waktu subuh waktu tu dah dekat dah waktu tu. Maka Nabi Lut dah diselamatkan dengan dia lari keluar dulu siap-siap pada malam sebelum batu-batu yang angin-angin ribut yang ada batu-batu di dalamnya menimpa kepada kaum Nabi. Terbalikkan. Maka itu secara ringkasnya lah Nabi Lut diselamatkan dengan dia dapat dulu berita. Tapi yang menariknya ialah apa? Nabi Lut alaihissalam, bila dia nampak je para malaikat datang, dia kata apa? Hadza yaumun asib. Dia kata ini hari yang susah ni. Ini hari yang susah. Dia dah boleh baca dah. Dia tahu. Tapi kenapa dia kata yaumun asib? Sebab dia tahu kaum dia nanti akan kaum dia buat apa. Kaum dia buat apa. Walaupun kaum dia itu tak dengar cakap dia, melawan cakap dia, tapi dia masih kesian, sayang lagi kat kaum dia. Tu dia kata hadza yaumun asib, kata susahnya lah hari ni susah lah. Macam Nabi Nuh juga Ustaz. Berapa puluh tahun dia bersabar dengan umat dia. Betul. Tapi Nabi Nuh dia berdoa agar Allah bantu dia. Berdoa pada Allah. Betul. Bagi dia menang. Tapi Nabi Lut ini dia macam rasa macam kaum dia ni ada harapan lagi nak ditolong. So bila nampak malaikat datang tu, dia tu ya Allah, yaumun asib, ni hari yang susah ni. Kata habis kesian lah dekat dia punya kaum. Tapi nak buat macam mana? Itu yang dia tak bagi pandang belakang tu. Kalau dia pandang belakang, dia mesti gustan balik tu. Betul kesian. Jadi dia keluarlah sebelum tibanya waktu subuh, dan kaumnya itu dimusnahkan ataupun dibinasakan pada menjelang waktu subuh. Sebab itu ada ulama kata janganlah waktu subuh ni kan lalai sangat, jangan leka sangat. Sebab antara waktu yang Allah turunkan musibah waktu subuh. So kalau boleh bangun solat subuh, tu yang pertama. Yang kedua, janganlah lalai-lalai waktu subuh tu, jangan duk leka, banyakkan berzikir. Waktu Nabi lepas solat subuh, Nabi duduk tempat solat dia baca zikir pagi sampai matahari naik. Nabi bangun solat duha. Sebab waktu subuh adalah waktu-waktu azab Allah itu diturunkan. Allah Ta'ala. Dan tadi satu perkara yang saya nak kongsikan adalah mengenai Bani Israel ini. Dan Bani Israel, diorang ni kan jahat tak? Teruk tak perangai dia? Teruk perangai dia. Kan dia apa yang teruknya perangai dia? Dia kata apa? Busuk hati. Tak suka berdebat perangai Nabi. Dia perangai dia dengan Allah. Dia kata apa? Dia kata apa? Antaranya dia kata innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Dia kata Allah tu fakir, kami ni kaya. Lepas tu dia buat apa lagi? Dia kata yadullahi maghlulah, tangan Allah terikat, tak boleh nak tolong sesiapa pun. Maksudnya Allah tak ada kuasa. Kemudian dia buat apa lagi? Kitab yang diturunkan kepada mereka itu dia buat apa? Dia tukar-tukar. Dia adjust ikut dia punya suka. Apa lagi dia buat?
Dia pandai merancang Ustaz. Dia counter balik. Apa yang ditulis dalam kitab, dalam Quran tu dia counter. Dia macam example dia tanam pokok garkot tu. Tak, maksud dia perkara buruk yang dia buat kan. Dia bunuh para nabi. Dia bunuh nabi-nabi. Maksud dia perangai dia orang ni teruk yang melampau kan. Dengan manusia pun dia teruk sampai sanggup bunuh nabi. Dengan Allah pun perangai dia teruk. Bukan dengan manusia jadi kutuk, dengan Allah sekalipun dia kutuk. Sanggup ke orang nak panggil Allah tu fakir? Tak ada siapa yang sanggup. Sanggup ke orang cakap Allah tu tak ada kuasa? Tangan dia terikat, tak ada siapa yang sanggup. Tapi teruk-teruk perangai Yahudi ini, Bani Israel ini, Allah sebutkan apa? Dalam surah yang kelima, ayat yang ke-65 ini, kan muka surat 119, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakafarna anhum sayyiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, tentulah kami hapuskan dari mereka segala kejahatan mereka. Dan tentulah kami akan masukkan mereka ke dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Maka ada harapan tak untuk dosa-dosa kita yang telah kita lakukan? Ada. Betapa besarnya rahmat Allah kepada hamba-Nya. Punyalah teruk ahli kitab itu, tapi Allah kata kalau dia beriman dan bertakwa, Allah akan hapuskan semua dia punya kesalahan dan pasti dia akan masukkan mereka itu ke dalam jannatin na'im, syurga yang penuh dengan kenikmatan. Ayat berapa tadi tu Ustaz? Surah kelima ayat yang ke-60, ayat ke-65. Dan ini antara baiknya Allah Jalla kepada kita. Dia dah kurniakan kita macam-macam nikmat, dan dua nikmat yang paling besar adalah Islam dan juga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang tak terkira. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda adalah orang yang paling sibuk sekali ketika di dunia. Betul tak? Nabi sibuk tak kat dunia? Ya, akhirat esok dia pun sibuk. Dan Nabi SAW juga adalah orang yang paling sibuk sekali nanti ketika di akhirat. Padang mahsyar. Orang semua nak lepaskan diri dia, lepas titian sirat, masuk syurga, settle. Tapi orang dalam syurga bila dah masuk cari Nabi tak ada. Kenapa Nabi tak ada? Nabi tengah dekat Kausar, Nabi ada dekat neraka, Nabi pergi dekat Sirat, Nabi pergi ke mana-mana semua Nabi pergi. Sibuk waktu tu sebab apa? Selamatkan umat. Nak selamatkan dia punya Masya-Allah. Maka betapa besarnya nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah macam-macam berserah diri. Walakum, kena bersyukur. Kena banyak bersyukur dan lebih tunduk diri dengan taat kepada Allah dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'